Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1290. Antara paparan utama. Henti budaya bobrok. Sejauh mana pemimpin politik menegakkan keadilan? Tiada esok bagi kartel makanan. Kenapa Pakatan Harapan dan tidak Perikatan Nasional? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu Datuk Raja Kamarul Baharin Shah menyifatkan sikap pimpinan kerajaan negeri tersebut yang halimunan ketika ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak mengenang budi dan tidak menunjukkan pekerti Islam yang indah. Menurut beliau, Anwar Ibrahim telah membuktikan dirinya adalah Perdana Menteri untuk semua apabila semasa banjir baru-baru ini apabila beliau memperuntukkan 100 juta ringgit kepada Terengganu dan Kelantan yang ditadbir oleh PAS. Kata Raja Kamarul, Anwar telah dengan cepat mengumumkan pemberian tersebut sebaik sahaja dua negeri itu dilanda musibah banjir walaupun pemimpin-pemimpin daripada parti politik yang menerajui negeri berkenaan sering menyerang beliau. Walaupun Anwar berjiwa besar, pihak parti pembangkang sedikit pun tidak menunjukkan sikap mengenang budi atau sekurang-kurangnya meraihkan tetamu yang berkunjung ke negeri Terengganu Darul Iman. Baik semasa ketibaan sampai ataupun keberangkatan pulang Perdana Menteri Anwar sempena lawatan ke Terengganu, tiada seorang pun dalam kalangan pemimpin negeri, baik Menteri Besar atau seorang esko ataupun seorang wakil rakyat PAS yang kelihatan di lapangan terbang. Kerajaan Melayu Islam jenis apakah yang wujud di Terengganu Darul Iman? Tempelaknya. Beliau mengulas mengenai lawatan Anwar Ibrahim kemarin ke Terengganu untuk menghadap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin di Istana Syarqiyah dan juga bertemu pegawai-pegawai kerajaan. Inikah budaya dan adat yang patut dicontohi dan dibanggakan oleh rakyat dan generasi muda kita? Bukankah ada pepatah Melayu yang berbunyi orang berbudi kita berbahasa? Soalnya. Raja Kamarul menyelar sikap pimpinan PAS Terengganu yang dilihatnya tidak mencerminkan sikap baik yang dianjurkan oleh Islam. Kami rakyat Terengganu merasa malu atas sikap pimpinan kerajaan Terengganu hari ini terhadap tetamu yang berkunjung bernama Anwar Ibrahim. Bukankah Islam mengajak penganutnya untuk meraihkan tetamu yang berkunjung dengan dilayan dengan baik dan menunjuk pekerti yang indah, bidas Ketua Amanah Terengganu itu? Anwar Ibrahim dalam perjumpaan bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Terengganu memberitahu semua pegawai kanan dan ketua jabatan bahawa beliau adalah Perdana Menteri untuk semua negeri dan layanan kepada setiap negeri adalah setara dan saksama. Selain itu, saya turut menyeru penjawat awam agar dimanai prinsip democratic accountability dalam mendirikan kebijakan yang baik untuk rakyat. Kita sebagai pembuat dan pelaksana dasar tidak harus bersikap komplesen dan mesti buat sedaya upaya untuk memungkinkan perubahan, katanya dalam hantaran di Facebook rasminya. Beliau juga memberi amaran bahawa pihaknya tidak membenarkan sebarang kecurangan dilakukan oleh penjawat awam. Setelah menyemak fail-fail di Kementerian Kewangan setakat ini, saya jumpa banyak kecurangan yang saya anggap keterlaluan. Namun, urusan untuk menyiasat bukan urusan saya. Urusan saya adalah menetapkan dasar dan menegakkan prinsip ketelusan dan kebertanggungjawaban. Saya sentuh hal itu di dalam majlis tadi kerana saya mahu penjawat awam untuk faham bahawa keterlanjuran ini tidak harus berterusan, ujar Anwar. Bagaimanapun, beliau akan meluluskan projek tempatan banjir tanpa tender yang mendesak bagi memudah dan menyelengarakan projek tersebut kerana ia melibatkan keselamatan dan kepentingan rakyat. Saya mulakan budaya kesederhanaan dari atas kerana saya fikir tidak adil untuk saya sergah pejabat daerah atau negeri tetapi di peringkat persekutuan budaya itu kekal bobrok. Saya hadir ke Terengganu tadi bukan untuk mencerca sesiapa tetapi untuk berpakat demi kepentingan rakyat. Saya amat berharap kita dapat menghormati pilihan yang telah dibuat rakyat pada PRU15 yang lalu dan hentikan sentimen politik yang keterlaluan dan merosakkan, tegas Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu. Demikian perbezaan sikap Anwar dengan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang mempelekehnya sebagai PM tepi ataupun Menteri Besar Kedah
Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang mengejek beliau sebagai tidak berakhlak. Anwar tidak menjatuhkan aib pemimpin Perikatan Nasional dengan menyerang mereka secara peribadi. Untuk rekod, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob turut menyambut Anwar di lapangan terbang ketika Perdana Menteri itu melawat mangsa banjir pada 21 Disember tahun lalu. Justru sepatutnya hari ini rakyat tahu sama ada mereka telah membuat pilihan yang betul atau salah pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Kalau betul, teruskan. Kalau salah, masih ada jalan untuk berpatah balik, bertemu kebenaran. Islam amat menekankan keadilan yang wajar diberikan kepada semua sama ada yang disayang atau dibenci. Ini demi mengelakkan seorang Muslim itu bersekongkol dengan kebatilan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil waima terhadap orang dimusuhi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 8 bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Selain daripada keadilan sosial dalam equity ekonomi dalam kalangan rakyat, tidak kira kaum dan agama, keadilan politik dan hukum juga ditekankan. Namun, mutakhir ini sukar sekali untuk melihat bahawa keadilan politik dan hukum itu menjadi pegangan dalam kalangan pemimpin politik daripada pucuk pimpinan, pertengahan dan para walaun yang kurang menggunakan minda untuk berfikir tetapi hanya meletakkan sepenuh kepercayaan kepada ketuanya. Mari kita lihat contoh yang dipamerkan oleh seorang pemimpin parti politik yang memperjuangkan Islam yang menggunakan gelaran ustaz dan doktor di hadapan namanya, Dr. Ridwan Muhammad Noor. Beliau membandingkan dua pemimpin politik di antara dua darjat iaitu Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Ahmad Samsuri memiliki PhD Aero Angkasa dari Universiti United Kingdom, manakala Anwar Ibrahim ijazah sarjana muda pengajian Melayu dari Universiti Melaya. Ahmad Samsuri bukan seorang orator tetapi Anwar seorang orator tegar. Ahmad Samsuri seorang realis, Anwar pula seorang populis. Kalian tak dibenarkan komen maki hamun, menghina, hanya perlu berfikir ke mana arah tanah leluhur ini akan dipacu. Gelap gambau kata Mat Basten Teranung, ujarnya dalam hantaran tersebut. Jom Channel tidak akan maki hamun atau menghina. Malah Jom Channel melihat hantaran Ridwan itulah yang melontar kehinaan terhadap sosok Anwar Ibrahim dengan memperkecil kelayakan akademik beliau. Ridwan juga secara tersirat mendakwa Anwar hanya pandai berkata-kata untuk mendapat sokongan ramai. Jom Channel ingin mengingatkan pihak pembenci Anwar Ibrahim. Sejujurnya ketika Menteri Besar Terengganu bertolak untuk bercuti ke New Zealand pada 11 Disember dan balik 22 Disember 2022, Terengganu sudah mula dilanda banjir. Mana mungkin seorang yang memegang PhD dalam bidang yang hebat itu tidak mendengar bahawa sudah berbulan-bulan Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran Malaysia akan dilanda banjir pada bulan November dan Disember tahun lalu. Namun, beliau pergi juga bercuti, meninggalkan rakyat yang berhadapan dengan kerosakan harta benda dan kematian akibat bencana alam. Begitukah sifat seorang realis yang lebih mementingkan kehendak diri dan keluarganya dan bukan keperluan rakyat yang ketika itu tenggelam. Ya, sememangnya Anwar seorang orator sebagaimana Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Namun, setiap syarahan Anwar padu dan memukau audien kerana beliau berhujah tanpa teks, menjawab soalan dengan mantap dan tiada nama seekor haiwan pun keluar daripada mulutnya untuk menghina pihak lain yang tidak sama fikrah politiknya. Mungkin Ridwan boleh beritahu universiti antarabangsa di negara mana yang beliau atau ketuanya yang dipanggil Tuan Guru pernah menjadi profesor dan bersyarah tentang Islam. Untuk menjawab persoalan Ridwan ke mana arah tanah leluhur ini akan dipacu, amat jelas bahawa Anwar Ibrahim sedang memacu tanah leluhur ini ke arah pemulihannya dengan sokongan 148 ahli parlimen yang menyokong beliau. Anwar juga tidak membazirkan dana rakyat dengan membentuk kabinet bersaiz XXXL seramai 70 orang serta 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri termasuk Abdul Hadi yang kerap ponteng sesi parlimen dan makan gaji buta. Tidak menghairankan jika kamu tidak nampak gambaran masa depan negara kerana kamu juga seolah-olah tidak nampak hakikat angka 74 itu lebih kecil berbanding 148.
Kini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bertekad untuk menggempur aktiviti kartel dalam sektor makanan dan pertanian. Menurut Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub, aktiviti kartel telah terlalu lama mengambil kesempatan ke atas rakyat dan kerajaan dan sudah tiba masanya kegiatan tidak bermoral itu dihentikan. Salahuddin berkata Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah melaksanakan pelbagai usaha dan tindakan terhadap kartel dan monopoli yang membabitkan penalti kewangan bernilai kira-kira RM175 juta. Pencapaian ini mesti diteruskan. Kartel dan monopoli tidak boleh dibenarkan untuk wujud kerana mereka mengganggu persaingan dalam pasaran demi faedah syarikat perniagaan sekaligus mempengaruhi kos sara hidup. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan siri syarahan kedua Profesor Richard Wish di Meridian, Kuala Lumpur kemarin. Saya menggesa MyCC memperhebat usahanya dalam menghapuskan kegiatan ini dan sebagai anggota Kabinet saya memberi jaminan bahawa kerajaan akan memberi sokongan penuh kepada MyCC untuk menghapuskan atau mengurangkan kuasa kartel dan monopoli, tegasnya. Beliau berharap MyCC akan turut memfokuskan kepada usaha mewujudkan penguatkuasaan kawalan penggabungan. Ini bagi memastikan pengguna tidak terjejas dengan monopoli baharu yang terhasil daripada penggabungan antara pemain utama industri. Kita melihat impak penggabungan berciri besar di seluruh dunia dan di negara ini. Jika tidak dikawal, penggabungan akan turut digunakan untuk menyamari pembentukan kartel. Oleh sebab itu, MyCC mendapat sokongan penuh saya dalam perkara ini dan bersama-sama kita akan memastikan pindaan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dibentang di Parlimen secepat mungkin, ujar Salahuddin. Langkah Salahuddin dan Muhammad Sabu terhadap kartel makanan itu selaras dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa selama puluhan tahun puak kartel menguasai dengan pimpinan silih berganti. Tiada siapa yang berani menghapuskan mereka kerana ia berasa kuat dan kukuh. Jadi saya sebut di sini kalau kenyataan kos meningkat iaitu makanan mahal, saya faham tetapi kadang-kadang meningkat lebih dari sepatutnya dan peningkatan itu diambil kesempatan lintah darat untuk terus menghirup dari rakyat, petani serta nelayan sehingga berleluasa. Sebab itu saya bagi arahan di mana kita ada agensi farma, saya beri arahan jelas kembali kepada tugas asal mereka. Katanya pada program naratif khas bersama Perdana Menteri terbitan RTM baru-baru ini. Salah satu daripada aktiviti yang digalakkan oleh KPDN ialah untuk semua pasaraya di seluruh negara menyertai jualan rahmah dalam usaha mengurangkan bebanan kos sara hidup rakyat terutama golongan B40 dan miskin tegar. Salahuddin berkata bagi tujuan itu pihaknya mengadakan perbincangan serta kerjasama dengan beberapa pasaraya antaranya Pasaraya Econsave, Maidin, Aeon Big, 99 Speedmart untuk melaksanakan jualan harga murah. KPDN boleh memberi permit notis jualan murah bagi mana-mana pasaraya untuk melaksanakan jualan rahmah sehingga maksimum 4 bulan. Pasaraya yang menyertai jualan rahmah ini boleh menawarkan harga barangan keperluan di antara 10 hingga 30% lebih murah dari harga biasa di premis masing-masing di seluruh negara. KPDN menyeru supaya lebih ramai lagi pemain industri khususnya pasaraya hyper dan pasaraya supaya dapat bersama-sama bergandingan bahu dengan kerajaan untuk menjayakan aspirasi ini, katanya di Petik Harian Metro. Syabas kepada Anwar Ibrahim, Muhammad Sabu dan Salahuddin yang berani menentang kartel walaupun mungkin tidak disenangi oleh pihak yang selama ini mendapat laba daripada taikun dan kartel makanan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau pasaraya boleh menurunkan harga bahan makanan termasuk telur ayam, wakil rakyat seperti Datuk Seri Wika Siong nak kata apa? Adakah beliau akan terus menjadi jurucakap kartel telur ayam? Semua wakil rakyat tak kira parti apa sepatutnya bersuara bagi pihak rakyat sebagai pengguna, bukan pihak kartel yang bersikap seperti lintah darat. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan mengapa pucuk pimpinan parti itu memilih untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan setelah mendengar titah nasihat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kita telah mengadakan rundingan dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional secara berasingan 2 hari selepas PRU15. Dalam perundingan tersebut, kita telah meletakkan beberapa asas utama termasuk dalam soal Islam Melayu dan Bumiputera yang perlu disepakati bersama. Begitu juga dalam soal pembentukan kabinet. Malah dalam cadangan kita menetapkan agar kerajaan yang dibentuk ia tidak boleh diidentitikan dengan nama parti. Sebaliknya mestilah dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia
Katanya semasa menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Menurut Ahmad Zahid, Pakatan Harapan secara bertulis menyatakan persetujuan terhadap perkara-perkara asas utama yang perlu disepakati. Bagaimanapun, Perikatan Nasional dalam maklum balasnya hanya menyebut sedia mempertimbangkan perkara-perkara yang telah kita usulkan. Beliau juga membangkitkan mengenai penolakan Perikatan Nasional terhadap titah usul yang di-Pertuan Agong untuk dibentuk kerajaan perpaduan. Penolakan ini disebabkan Ketua Perikatan Nasional mendakwa telah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Akuan bersumpah ini katanya termasuk 10 daripada wakil Barisan Nasional yang telah memenangi kerusi parlimen pada PRU 15. Ini juga menjadi faktor kenapa kita tidak boleh bersama Perikatan Nasional. Belum pun subuh, pengkhianatan telah dibuat terhadap parti kita. Lebih menyedihkan, ia diatur oleh orang kita sendiri, ujar pengerusi Barisan Nasional itu. Sedangkan menurut beliau, Barisan Nasional telah ada dokumen perjanjian dan akuan bersumpah serta aku janji kerusi yang dimenangi adalah milik parti. Apabila keputusan ini dicapai, muncul pula suara-suara dalaman kita dengan hujah, bukankah kita telah buat keputusan no Anwar, no DAP? Namun kelompok yang bersuara ini tidak pula menyebut Perhimpunan Agong UMNO juga membuat ketetapan no bersatu. Dibangkitkan lagi tuduhan kita melanggar keputusan Perhimpunan Agong yang telah menyatakan no Anwar, no DAP, bidasnya. Ahmad Zahid berkata keputusan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi sesuai dengan Perlembagaan UMNO Fasa 9.1 selain menjunjung titah yang di-Pertuan Agong berdasarkan kaedah mempertimbangkan mudarat kecil dan mudarat besar kepada parti. Rakyat telah memberikan mandat lebih besar kepada Pakatan Harapan dan atas semangat demokrasi kita memilih jumlah majoriti yang lebih besar. Setelah dibahaskan, Majlis Kerja Tertinggi membuat ketetapan untuk memilih bersama Pakatan Harapan bagi menubuhkan Kerajaan Perpaduan Malaysia, jelas beliau. Ahmad Zahid juga mendedahkan tentang gerakan untuk menyingkirkan pengerusi Barisan Nasional. Malah kita tahu ada rundingan pintu belakang telah diatur dengan Perikatan Nasional. Saya tidak mahu mencanangkan di sini siapa dan apakah gerakan itu. Kerana bagi saya apa yang telah berlaku makin menyalahkan sikap dan nafsu politik peribadi mereka yang terlibat tanpa mereka memikirkan mudarat kepada parti, tegasnya. Dalam ucapan tersebut, Ahmad Zahid turut mengecam pihak yang menggunakan sentimen perkauman dan propaganda kebencian. Perasaan benci dan prejudis yang melampau ditanam dalam pemikiran anak-anak muda kita yang baru sahaja bersemangat dalam menunaikan tanggungjawab demokrasi, tegasnya. Adakah mana-mana pihak terasa pedas seumpama termakan cili? Sedangkan tindakan mempertimbang prinsip demokrasi bahawa Pakatan Harapan mempunyai jumlah kerusi terbanyak iaitu 82 berbanding 73 yang dimenangi oleh Perikatan Nasional adalah sikap pimpinan Barisan Nasional yang budiman. Akar umbi UMNO harus sedar atau disedarkan bahawa yang hendak mengharamkan UMNO bukan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP. Bukan juga keadilan walaupun ramai ahlinya berasal daripada UMNO. Satu dunia tahu parti apa yang menggunakan kaedah scheme of things untuk memikat wakil rakyat UMNO dan keadilan menjadi katak politik. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.